kasih Puan Pengerusi. Pertama sekali saya ingin merujuk kepada muka surat 213 kod 1003 bahagian security makanan. Menurut Indeks Keselamatan Makanan Global 2022, Malaysia menduduki tempat ke-41 di dunia dari segi keselamatan makanan. Singapura, sebuah negara yang tidak menanam dan menternak, menduduki tempat ke-15 di Indeks Keselamatan Makanan Global. Ini adalah kerana keselamatan makanan adalah pelbagai dimensi. Selain daripada penghasilan makanan, penternakan, pertanian, harga makanan, kualiti makanan, pendidikan dan sebagainya juga adalah faktor yang sangat penting. Bahagian security makanan untuk tahun ini menerima peruntukan yang sangat besar sebanyak 100 juta ringgit. Puchong ingin mendapat perincian bagaimana dana 100 juta ini akan dibelanjakan. Saya juga ingin menarik perhatian kementerian tentang masalah stunting, pembesaran terbantuk di Malaysia. Menjelang tahun 2019, 1 daripada 5 kanak-kanak di bawah 5 tahun mengalami masalah stunting di Malaysia. Menurut satu laporan UNICEF, kadar ini adalah jauh lebih tinggi di kawasan bandar miskin. Ramai yang menganggap masalah stunting adalah isu kesihatan, tetapi isu ini sebenarnya terkait rapat dengan security makanan. Ini adalah kerana ia bergantung kepada sama ada kita boleh menghasilkan, memperbanyakkan makanan yang ada berkhasiat pada harga yang berkemampuan yang mencukupi untuk golongan B40 serta pendidikan tentang khasiat makanan. Dengan ini, Puchong berharap apabila Kementerian merancang perbelanjaan 100 juta untuk security makanan, Kementerian bukan sahaja fokus kepada penghasilan makanan tetapi juga kanak-kanak di kawasan bandar miskin yang amat memerlukan intervensi Kementerian untuk pertumbuhan yang sihat. Kedua, Puchong ingin merujuk kepada muka surat 210 kod 020-100 pembangunan industri padi dan 20 lagi kepala kod perbelanjaan B21 dan P21 dengan tajuk yang mengandungi perkataan padi. Saya telah kira jumlah perbelanjaan untuk kod yang ada tajuk yang mengandungi perkataan padi telah pun melebihi 2 bilion ringgit. Untuk meletakkan perspektif Dewan Yang Mulia ini, perbelanjaan 2 bilion ringgit adalah lebih besar daripada jumlah perbelanjaan 10 kementerian, termasuk MITI, MOSTI, KBS, KSM, KLN dan lain-lain. Untuk subsidi padi saja, negara kita telah membelanja 36.6 bilion ringgit dari tahun 1981 hingga 2022. Tahun demi tahun, kita meletakkan peruntukan yang sangat besar dalam pembangunan industri padi. Tetapi sampai hari ini, lebih daripada 90% pesawat padi di Malaysia adalah golongan B40. Bernas baru-baru ini mengumumkan pemberian 50 juta kepada golongan pesawat, iaitu lebih kurang 250 orang. Handout seperti ini hanya bersifat one-off dan tidak akan mengubah ekosistem dan struktur rantaian bekalan. Puan Pengerusi, menjelang 2020, Bernas menguasai kira-kira 2/3 pasaran padi di Malaysia. Masalah ini diburukkan lagi dengan monopoli yang dipegang oleh Nafas terhadap pengagihan input seperti baja, racun dan benih. Pendek kata, pesawat padi terperangkap di antara dua monopoli. Struktur rantaian bekalan sebegini tidak menggalakkan inovasi, peningkatan produktiviti dan juga pertumbuhan sektor padi di Malaysia. Dengan ini, Puchong sangat setuju dengan Kota Melaka dan menggesa kerajaan sekali lagi untuk mengambil langkah yang berani dan melakukan pembaharuan struktur pasaran, break the monopolies untuk industri padi. Selain itu, Puchong juga ingin menarik perhatian Kementerian tentang masalah pilihan variety beras yang terhad untuk pesawat. Dalam 50 tahun, India menghasilkan lebih daripada 1,900 variety, Filipina 200 variety, Thailand 80 variety, tetapi Malaysia hanya mengeluarkan kurang daripada 50 jenis variety. Pada masa ini, hanya terdapat 11 kilang benih beras yang disahkan oleh Kementerian. Penyertaan sektor swasta boleh meningkatkan jenis benih yang boleh digunakan oleh pesawat. Dengan ini, Puchong cadangkan Kementerian untuk meningkatkan ketulusan dan kebolehcapaian kepada standard dan proses pengeluaran benih serta menggaji semula keahlian jawatan kuasa teknikal bantuan kerajaan kepada industri padi dan beras untuk mengelakkan konflik kepentingan. Akhirnya, Puchong ingin merujuk kepada muka surat 211 kod 030100 Lembaga Pemasaran Pertanian
Persekutuan Farma. Saya ingin fokus kepada usaha farma dalam pemasaran durian di pasaran dunia. Kita sentiasa bangga dengan betapa sedap durian Malaysia seperti Musang King, Blackthorn, udang merah berbanding dengan durian dari negara lain. Walau bagaimanapun dari segi global market share, Thailand menyumbang 80% pasaran dunia durian manakala Malaysia hanya menyumbang 1% pasaran dunia. China merupakan pasaran terbesar dunia yang mengimport kira-kira 80% bekalan durian antarabangsa. Tetapi lebih daripada 90% durian di China diimport dari Thailand. Tambahan lagi pada 24 Julai 2022, Menteri Luar Negeri China masa itu Wang Yi mengumum bahawa Vietnam telah boleh mendapat kelulusan untuk mengekspor durian segar ke China. Kenapa Thailand dan Vietnam telah mendapat kelulusan untuk mengekspor durian segar ke China, tetapi Malaysia hanya boleh mengekspor frozen whole fruit dan frozen pulp dan paste. Puchong berharap Farma akan berusaha supaya Malaysia juga boleh mendapat kelulusan untuk mengekspor durian segar ke China. Dan Puchong juga ada dua lagi cadangan untuk Farma. Satu, memperbaiki rantaian pembekalan durian dari kebun durian Malaysia ke atas meja pengguna antarabangsa. Yang kedua, dari segi promotion, kita dapat tengok penjualan durian atas talian adalah saluran yang paling cepat bertumbuh di China dengan CAGR pada kadar 9% setiap tahun. Puchong cadangkan Farma untuk membuat promosi durian Malaysia secara besar-besaran di media sosial China dan membantu secara pengusaha kita untuk menjual durian atas talian di China. Pasaran dunia global telah mencecah lebih daripada 120 bilion ringgit dan masih bertumbuh pada CAGR 7.2% setiap tahun. Malaysia perlu ada satu strategi yang lebih baik supaya kita boleh bersaing di pasaran antarabangsa dengan Thailand dan Vietnam dan sekarang Filipina untuk meningkatkan peluang perniagaan, pekerjaan dan KDNK kita melalui pengeksportan King of Fruits. Sekian sahaja. Terima kasih Yang Berhormat Puchong.